Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dan kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan nikmatnya. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesihatan. Dan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita rahmatnya dan juga inayahnya serta perlindungannya daripada segala kesusahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkongsian ini perkongsian yang bermanfaat buat kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyambung kita dari dalam kitab Penawar Bagi Hati, kita masih lagi di dalam permulaan. Jadi alhamdulillah kita dah kongsikan beberapa perkara pada waktu yang lalu, dan pada kali ini kitab Penawar Bagi Hati ni kita datang ataupun kita letakkan definisi dulu tentang ilmu tasawuf, sebab segala perkara yang berkenaan dengan hati manusia ini dia tergolong ataupun terkandung di dalam ilmu tasawuf. Sebab kalau ikutkan pada hadis Nabi SAW yang kedua dalam kitab hadis 40 kumpulan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana asas agama Islam itu terbagi kepada iman, Islam dan juga ihsan, iaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi segala apa yang kepercayaan kita itu mesti kita buktikan dengan fikih kita. Maknanya kita punya rukun iman yang 6 kita buktikan dengan rukun Islam yang 5, dan juga dalam kita melakukan rukun Islam yang 5 perlu kita menjaga tasawuf ataupun hati kita, supaya kita ni merendah diri, supaya kita ni jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur, jangan ada sum'ah, jangan ada riak dan sebagainya. Jadi segala apa yang berkenaan, sebab namanya penawar bagi hati, penawar bagi hati. Jadi dia terkandung dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa. Dia panggil ahwalun nafs. Jadi sama ada yang pertama sifat terpuji, iaitu mahmudah, seperti merendah diri, tawaduk dan sabar, atau sifat yang tercela, mazmumah, seperti dengki, hasad dan seterusnya lah. Jadi contohnya macam besar diri, takabur dan sebagainya. Makanya ini semua didapati dalam ilmu tasawuf. Nak kenal sifat terpuji atau sifat tercela, ini bukan kita nak kenal orang lain, tuan-tuan, tapi ni untuk kita nak kenal diri kita sendiri. Jangan pula kita belajar tasawuf ni kita dah tahu sikit lebih kurang, kita tengok ni orang ni tak ada tasawuf ni. Kau tengok orang tu dia perangainya tak baik, maknanya tasawuf dia kurang. Bukan. Kita belajar ilmu ni kan, kita orang kata tuntut ilmu ni lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda-benda yang lain. Jadi lebih-lebih lagi lah bila kita tuntut ilmu ni adalah untuk keinsafan diri kita lah. Jadi sifat rendah diri ni sifat syukur, qanaah. Qanaah ini rasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk dalam akhlak yang terpuji. Jadi antara perkara yang kita ni sebagai manusia nak kena ada adalah antaranya adalah sifat sabar. Contohnya ini sifat yang baik, sifat mahmudah. Mahmudah, sifat terpuji, syukur. Sebab susah sebenarnya nak sabar, kan? Susah sebenarnya nak bersyukur. Pernah satu ketika ada seorang perempuan sedang menangis di kuburan. Datang Rasulullah SAW yang menyapanya daripada belakang dan katakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi perempuan ini dia tak memusingkan, tak memalingkan kepalanya, seolah-olah tu dia mengatakan pada Nabi yang Nabi ni tak faham apa yang dia rasa. Kemudian ada sahabat yang nampak keadaan tersebut dan dia katakan kepada perempuan ini, dia kata, kau tahu tak tadi yang datang tu siapa? Perempuan ni kata dia tak tahu siapa. Maka sahabat ni cakap, yang datang tu Rasulullah SAW.
Maka perempuan ni pun dia tersedar dan dia terkejut, lalu dia lari pergi berketuk kat rumah Nabi SAW. Dan dia kata apa? Sekarang ni aku bersabar. Sekarang ni aku bersabar. Tapi lepas tu Nabi SAW bersabda apa? As-sabru inda sudmatil ula. Maksudnya apa? Sabar ini adalah apabila diuji pada hentakan pertama, sudmatil ula, maknanya the first wave yang kita dapat ujian itu yang waktu tu namanya sabar. Dia bukan dah lepas tu baru dipanggil sabar. Contohnya macam, contohlah kita kat Singapura ni mungkin ada di antara kita yang driving. Jadi sabar ni susah tuan-tuan, susah sabar. Kalau nak ikutkan betul-betul definition ataupun definisi sabar, memang susah. Contohnya bila kita driving, lepas tu mungkin ada orang yang reckless lah dipanggil. Mungkin dia masuk lane kita tak signal ke apa ke lah, atau dia brake abruptly ke, kita pun terkejut kan. Jadi sabar tu apa? Sabar tu adalah apabila kita dapat mengatasi dan juga mengawal perasaan yang marah tersebut tu, atau sedih ataupun apa pun yang tak baik, kita dapat mengawal dan kemudian kita tak react. Kita tak react upon that action. Kata orang putih lah. So itu namanya sabar. Dia bukan lepas tu kita dah apa, dah tukar-tukar, dah maki hamun, dah apa orang kata, yalah, maki hamun semualah, apa atau apa saja yang dia dah buatkan dengan driver dan tersebut kan. Diorang dah bergaduh dan sebagainya. Lepas tu diorang dah jalan 10 minit, lepas tu dia kata, sabar betul lah aku ni. Contoh, sabar betul lah aku ni. Itu bukan sabar, itu namanya redha. Kan, redha tu maknanya dia dah lepaskan dah. Redha tu perasaan tu dia dah lepaskan, itu namanya redha. Maknanya dia lepaskan. Itu bukan sabar sebenarnya, itu namanya redha. So kita kalau boleh tu yang Nabi SAW kata as-sabru inda sudmatil ula. Sabar tu pada kehentakan yang pertama. Jadi bila dapat berita yang sedih, bila dapat, sebab Nabi SAW dapat berita yang mana isterinya meninggal, pakciknya meninggal, Nabi SAW sebagai manusia dia sedih. Nabi SAW dia manusia macam kita, tapi dia manusia yang luar biasa. Kita ni biasa, Nabi SAW luar biasa. Tapi macam mana pun Allah SWT dia jadikan dalam spesies golongan manusia yang ada perasaan sedih. Makanya Nabi sedih, tapi Nabi sabar. Anak-anaknya meninggal dunia kan. Kalau kita nak cakap Nabi ni ceritanya Sallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya best-best saja. Kalau kita belajar betul-betul tuan-tuan, kita baca cerita Nabi SAW, sebenarnya daripada dia lahir sampai dia wafat, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada saja dugaannya. Daripada mana-mana sudut, ke keluarga, ke sahabat, ke musuhnya, ke apa sajalah, apa saja dugaannya tu tak putus-putus. Jadi kita ni tak boleh kata yang, alah kau ni tak faham lah, aku ni diuji dengan ujian yang teruk, kau tak rasa. Tak adil tuan-tuan kalau kita kata macam itu. Kenapa? Sebab Allah SWT ni, dia berikan manusia masing-masing semua ujian yang berbeza. Ada orang diuji dengan kesihatan, ada orang diuji dengan kewangan, ada orang diuji dengan hubungan ahli keluarga, ada orang diuji dengan hubungan kawan-kawan, hubungan saudara mara. Mungkin yang diuji dengan kesihatan tu, duitnya dia ada, waktu dengan keluarga dia ada, kerja ada semua, cuma dia tak sihat. Tak sihat tu maksudnya tak sihat yang kronik lah. Macam orang kata macam ini mungkin dah tak ada harapan nak hidup contoh, tapi duitnya ada. Jadi orang yang tak ada duit ni, bila dia tengok ni, untungnya kau ni banyak duit kau ni banyak duit, kau tak faham aku ni kerja susah, selalu kena buang kerja, atau kerja susah nak dapat sekarang, contoh. Tak adil dia kata gitu. Kenapa? Sebab dia pun diuji dengan kesihatan. Maknanya kalau nak ikutkan, si yang komplain ni, dia sihat walafiat. Allah cuma uji dia daripada sudut kewangan. Sebab tak ada yang adil. Maksudnya keadilan itu hanya pada Allah SWT. Dan juga maksud tadi yang saya nak katakan adalah tak ada yang perfect. Tak ada yang sempurna. Yang sempurna tu hanyalah Allah SWT. Kalau dah namanya dekat dunia ni, tidak ada sempurna kan? Tidak ada yang sempurna, ada saja dia punya kekurangan dia. Memang itulah sunnatullah, itulah yang Allah SWT jadikan. Dan juga berapa orang kata, laksanakan kerjanya dekat dunia tu macam tu. Sebab tak semua orang dapat semua benda
Ada orang ada kekurangan sana sini. Macam tadi contoh yang kita berikan, orang yang sihat walafiat tu, dia ni diuji dengan keuangan. Makanya bila dia tengok orang yang ada banyak duit, dia kata, oh, untungnya dia tu duitnya banyak. Tapi tak semestinya kalau Allah berikan dia duit sebanyak tu, dia boleh jadi sebaik orang yang mempunyai banyak duit tu. Tapi yang dia tak tahu, orang yang banyak duit tu diuji pula dengan kesihatan. Untuk orang yang diuji dengan kesihatan tu, dia tengok, dia ni untungnya sihat walafiat. Untungnya sihat walafiat. Tapi dia tak tahu yang dia tu diuji dengan kewangan. Ini contoh lah, contoh kita berikan. Kita nak apa orang kata, muhasabah diri kita supaya kita ni rasa lebih bersyukur. Tu yang kita belajar kan tadi. Nak kena rasa lebih rendah diri, sabar, syukur. Kita rasa cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab macam mana pun kita nak kena ingat yang tiap-tiap hari Allah berikan kita nafas, dagu panjang jantung kita masih Alhamdulillah, masih berikan kita masa, masih berikan kita tenaga, kesihatan dan apa sajalah yang Allah kurniakan kepada kita. Lihat apa yang Allah beri, jangan pandang dan jangan merungut atas apa yang Allah tak beri. Sebab kenapa? Sebab tak semua yang Allah tak beri itu sebenarnya baik dan juga tak baik untuk kita. Kita tak akan tahu. Yang tahu tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kat sini, perkataan akhlak dalam buku ini adalah umum. Akhlak ni adalah general, dan semuanya merujuk kepada akhlak yang baik. Tapi secara lebih khusus, Imam Al-Ghazali menyebutkan akhlak sebagai ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Yang bermaksud, Imam Al-Ghazali mengatakan, suatu ungkapan tentang suatu keadaan tabiat dalam diri yang melekat kuat yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan senang tanpa memerlukan berfikir dan mempertimbang tentang sesuatu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Instantly, apa reaction orang tu, itulah akhlaknya. Jadi kita cerminlah diri kita sendiri. Saya ni cermin diri saya sendiri. Kalau something happen, kalau kita nampak orang susah contohnya, apa yang instan di dalam hati kita? Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang instantly reaction kita? Itu akhlak, kata Imam Al-Ghazali. Maknanya satu tabiat yang melekat dalam diri, yang dikeluarkan tanpa berfikir. Itu akhlak. Jadi dia kata, ibaratan an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulah wa yusri. Bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Tak payah nak fikir, apa saja yang terkeluar. Kita nampak orang susah minta sedekah, dalam hati kita, pergilah kau dari sini. Kalau satu orang kau dapat $2, 10 orang kau dapat $20. Kalau 100 orang story kau minta. Nampak tak? Padahal orang tu jual tisu. Kalau kita tak nak beli, kita cakap baik-baik, kan? Kita mungkin tolak gitu. Kalau kita nak beli, kita beli. Kita tak usah kita ada perasaan yang terkeluar. Jadi perasaan yang keluar tu, itu adalah cerminan akhlak kita. Cerminan akhlak kita. Tu kalau kita nampak orang susah, orang jualan macam, pergi meja ke meja jual apa pun, dan apa yang ada dalam lintasan hati kita yang pertama tu, itu akhlak kita. Jadi kalau kita diuji Allah SWT, yang pertama lintasan tu, apanya? Adakah baik atau tidak? Jawapan tu tak ada pada tangan saya. Tu diri kita masing-masing, kan? Sebab tak semua orang sama. Akhlaknya semua orang berbeza-beza. Sebab tu yang kita nak belajar kat sini adalah untuk nak menjadikan akhlak itu akhlak yang baik. Sambungnya Nabi Imam Al-Ghazali, fa in kanatil hay'atu bihaitsu tasduru anha al-af'alul jamilatul mahmudah aqlan wa syar'an sumiyat khuluqan hasanan. Wa in kana as-sadiru anha al-af'alul qabihah sumiyatil hay'atu allati hiya al-masdaru khuluqan sayyi'an. Yang bermaksud, jadi yang lintasan tu, jika tabiat tersebut timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang baik, lagi terpuji, ikut akal dan syarak, maka dinamakan dengan akhlak yang mahmudah, khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Jika timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang buruk, tabiat yang menjadi sumber timbulnya perbuatan yang buruk itu dinamakan dengan khuluqan sayyi'an, akhlak yang tak baik. Jadi maknanya akhlak ni dia ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau yang terkeluar tu perkara yang baik, orang datang contoh jual tisu ke apa,
Dia tak nak beri tapi dia mungkin cakap dengan baik lah. Dia kata, atau dia kasih tunjuk je gitu macam tak apa, atau dia just beli aja contohnya, walaupun dia tak perlukan tisu tu. Itu cerminan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang tak baik ini bila dia melontarkan atau dia memberikan respon yang tak baik immediately tau. The first instant tu, itu kata Imam Al-Ghazali, the first instant yang keluar tu apa? Baik ataupun tidak. Itu adalah cerminan akhlak diri seseorang. InsyaAllah nanti jika ada masa yang lapang kita akan ceritalah satu, kita akan kupas sikit demi sikit tentang diri kita ni. Kita nak belajar cara mengenal hati kita, hati yang baik ataupun tidak, supaya kita ni dapat merawat, supaya kita ni dapat mengobati hati kita. Sama-sama lah insyaAllah kita sama-sama meraih dan juga dapat manfaat daripadanya insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan berkati umur kita supaya kita dapat sambung nanti pada waktu yang lain akan tentang cerita mengenai akhlak ini insyaAllah. Sekian saja untuk sekarang ini. Segala yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.